Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Barizah binti Muhammad Syafi'i, nombor matriks 069893. InsyaAllah dalam video kali ini saya akan ceritakan sedikit tentang prinsip ataupun pengenalan kepada ilmu mantik. Sebelum itu, kita akan kenal dahulu siapa yang mempelopori ilmu ini pada awalnya. Pada awalnya, Aristotle merupakan orang pertama yang memperkenalkan ilmu ini. Namun, pada masa itu, ilmu mantik ini disebut sebagai ilmu falsafah. Manakala di dalam dunia Islam pula, ilmu mantik ini telah diperkenalkan oleh Al-Farabi. Baiklah, kita teruskan pula dengan makna mantik. Mantik dari segi bahasa ialah al-kalam, iaitu berkata-kata. Semasa berkata-kata, kita perlukan 3 benda utama untuk membentuk satu kata-kata, iaitu suara, huruf dan makna. Manakala dari segi istilah ialah suatu alat ataupun peraturan yang pematuhannya melindungi minda daripada kesilapan dalam pemikiran, ataupun secara mudahnya, ia adalah suatu ilmu yang merangkumi kanun dan kaedah yang mana dengannya akal kita akan mampu terpelihara daripada tersilap dalam berfikir. Baiklah, seterusnya kita akan bercakap pula tentang topik perbahasan ataupun perbincangan yang dibincangkan di dalam ilmu ini. Antara topik perbahasan ataupun perbincangan yang dibincangkan dalam ilmu ini ialah tasawurat, iaitu mengkaji perkataan dari segi makna dan jenis logiknya, bukan dari segi perspektif linguistik ataupun tata bahasa, iaitu mudahnya kita faham sesuatu dari segi bahasa, definisi ataupun kategori, atau boleh disebutkan kita tahu sesuatu benda secara umum ataupun secara gambaran. Sebagai contohnya, apabila saya sebut duit, kita tahu secara umumnya bahawa ia adalah sehelai kertas yang dicetak dan ada nilainya. Perbahasan yang kedua pula ialah tasdiqat, iaitu mengkaji proposisi logik dari segi jenis dan kriteria untuk kebenaran dan kepalsuannya. Di sini secara mudahnya ialah kita mengetahui sesuatu perkara itu secara khusus ataupun terperinci. Contohnya, apabila saya sebutkan cantik, kita tahu ada sesuatu yang terikat pada cantik, iaitu wajahnya cantik. Perkataan cantik ini tak boleh berdiri dengan sendirinya, jadi ia memerlukan kepada perkataan yang lain untuk mewujudkan satu makna yang khusus dan boleh difahami. Dan perbahasan yang terakhir sekali dalam ilmu mantik ialah istidlal. Di dalam perbahasan ini dibincangkan tentang kias ataupun hujah yang dibina daripada premis-premis untuk mendapatkan keputusan yang diyakini penghujah. Contohnya, saya ingin membuktikan bahawa meja itu ada penciptanya, sekaligus ingin menafikan ia wujud dengan sendiri. Premis yang pertama, meja itu wujud. Manakala premis yang kedua, setiap yang wujud ada penciptanya. Maka natijahnya, meja itu ada penciptanya, iaitu orang yang menukang meja tersebut. Seterusnya, kenapa kita perlu belajar ilmu ini atau apa yang akan kita dapat melalui ilmu ini? Pertama sekali, ilmu mantik ini merupakan suatu ilmu yang sangat mulia. Dengan mempelajarinya, kita berupaya untuk menubuhkan hujah dan bukti serta dapat membezakan apa yang betul dan apa yang salah dalam memberi pendapat. Untuk pengetahuan semua, ilmu mantik juga mempunyai pelbagai nama yang lain, antaranya ilmu mizan, Muqaddimah Ulum, Ra'isul Ulum dan banyak lagi. Oleh itu, sebelum saya mengundurkan diri, izinkan saya untuk menerangkan hukum mempelajari ilmu ini. Secara umumnya, terdapat khilaf dalam perbahasan hukum mempelajari ilmu mantik. Namun, secara jumhur, kita memilih sunnah untuk mempelajari ilmu ini. Dengan ini, saya akhiri kalam saya dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.